Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dari Tim 5 Kumpulan Wawasan ingin membentangkan tentang kes rasuah Datuk Seri Najib Razak. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menyifatkan kes penyelewengan yang dihadapi Datuk Seri Najib Razak menggelapkan RM42 juta dana milik SRC International Sdn Bhd yang merupakan jenayah salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Muhammad Nazlan yang mensabitkan Najib terhadap semua 7 tuduhan dan memerintahkan bekas Perdana Menteri itu dipenjara 12 tahun dan didenda RM210 juta. Beliau berkata ia bukan sahaja disebabkan oleh alasan bagaimana jenayah itu dilakukan, malah kes berprofil tinggi berkenaan turut membabitkan sejumlah wang yang sangat besar. Bagaimanapun, Muhammad Nazlan berkata, Najib tidak mempamerkan kesedihan sebagai tertuduh, malah mempertahankan pendiriannya bahawa beliau tidak mengetahui RM42 juta dana milik JPP dalam permohonannya untuk mendapatkan hukuman yang lebih rendah. Muhammad Nazlan menegaskan 3 perkara iaitu pertama, tertuduh disabitkan dengan 7 pertuduhan jenayah semasa berkhidmat sebagai Perdana Menteri dengan mengkhianati kepercayaan rakyat kepada seorang Perdana Menteri. Kedua, dia harus dihukum mengikut kehendak undang-undang. Ketiga, tuduhan pecah amanah wang RM42 juta milik SRC. Pada 4 Julai 2018, Datuk Seri Najib Tun Razak telah didakwa di Mahkamah Kuala Lumpur atas kesalahan salah guna kuasa. Beliau menyalahgunakan kuasa beliau sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan berhubung dengan kes dana SRC. Dan beliau didapati bersalah di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selain itu, pada 8 Ogos 2018 juga beliau telah didakwa atas kesalahan pengubahan wang haram mengikut Seksyen 41A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan pencegahan pembiayaan keganasan. Beliau didakwa atas 3 tuduhan pengubahan wang haram di mana beliau menerima wang dari dana SRC yang berjumlah 27 juta ke dalam 3 akaun private banking milik beliau. Akhir sekali, beliau juga didakwa atas kesalahan pecah amanah jenayah di mana Datuk Seri Najib telah menerima suapan yang berjumlah 42 juta milik SRC kerana pembabitan beliau dalam memberikan keputusan bagi pihak kerajaan dalam memberikan jaminan terhadap pinjaman yang berjumlah 4 bilion daripada kumpulan wang persaraan yang diperbankan kepada SRC. Kesan rasuah terhadap individu yang pertama adalah menjatuhkan arwah seseorang. Individu yang mengamalkan rasuah akan dipenasih orang oleh masyarakat dan negara. Hal ini akan mendapat impak negatif kepada mental dan fizikal terhadap individu yang menerima rasuah. Seperti yang kita ketahui, Datuk Seri Muhammad Najib yang merupakan bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia telah disabitkan hukuman kesalahan salah guna kuasa berkaitan kes SRC International. Kesalahan tersebut telah mengakibatkan maruah dan nama baik beliau bercela. Kesan yang kedua adalah berisiko kehilangan pekerjaan semasa. Individu yang menerima rasuah pasti mempunyai sikap dan peribadi yang negatif kerana sanggup terlibat dalam aktiviti rasuah. Hal ini akan membuat para majikan mereka kehilangan kepercayaan terhadap individu yang memakan rasuah. Seperti yang kita sedia maklum, Datuk Seri Muhammad Najib telah kehilangan banyak kepercayaan dari para penyokongnya dahulu ekoran kesalahan beliau dalam kes SRC International. Kesan yang ketiga adalah akan didakwa di mahkamah. Individu yang mengamalkan rasuah akan didakwa di mahkamah ekoran kesalahan rasuah yang dilakukan mereka. Mereka akan dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia seandainya didapati salah. Seperti yang telah kita sedia maklum, Datuk Seri Muhammad Najib telah disabitkan hukuman penjara 12 bulan dan denda RM210 juta
atas kesalahan salah guna kuasa berkaitan kes SRC International. Kesan rasuah terhadap negara yang pertama ialah pentadbiran negara menjadi kocar-kacir. Perkara ini boleh menerbitkan isu lain, contohnya kemerosotan ekonomi, pengabaian kepentingan masyarakat dan lagi. Seterusnya, pelaburan dan pembangunan yang tidak stabil dan tidak adil. Sogokan mengakibatkan pandangan terhadap pelaburan dan pembangunan yang tidak stabil dan tidak adil, maka ia akan timbul komuniti rakyat yang terpaksa menanggung akibat negatifnya. Tumpuan pembangunan dan pelaburan juga akan berusul ke arah sektor tertentu sahaja. Selain itu, pemerintahan juga akan menjadi lemah kerana setiap kali berlakunya rasuah, maka pemerintahan akan kehilangan hasil atau tergelincir daripada tindakan-tindakan yang sepatutnya dilakukan. Di samping itu, pentadbiran negara juga akan terganggu kerana berbagai perkara terpaksa melintasi rasuah. Struktur pentadbiran sesuatu organisasi dan juga negara akan menurun dengan mudahnya. Seterusnya, maruah negara tercemar. Sogokan juga memberi gambaran gagasan yang berat sebelah dan ketidakadilan dalam sesebuah perkhidmatan di mana pihak lain yang sebenarnya dihina kerana mereka menanamkan gagasan yang negatif. Akhir sekali, yang keenam iaitu ekonomi negara akan tergugat. Rasuah semestinya akan menggugat kemajuan negara dan juga sudut ekonomi. Hal ini adalah kerana ekonomi negara atau ekonomi untuk masyarakat diuruskan oleh mereka yang tidak mempunyai ilmu dan pengurusan ekonomi untuk menguruskan ekonomi negara. Banyak atasan dalam organisasi maupun kerajaan perlu mempunyai sikap integriti, jujur dan amanah mengikut bidang kuasa dan tugas masing-masing. Sikap seperti telus, tiada konflik berwibawa, accountability serta patuh kepada peraturan dan undang-undang juga amat penting. Seterusnya, setiap lapisan masyarakat juga perlu ada sikap integriti dan bertanggungjawab dalam diri masing-masing. Selain itu, golongan yang diamanahkan oleh rakyat dalam pentadbiran bagi sesebuah negara dalam mana mesti ada sikap berprinsip dan mempunyai sifat peduli akan rakyat bagi menjaga keamanan dan keharmonian serta kestabilan negara dalam pelbagai aspek. Terima kasih.